kamu tengok ni dalam tajuk ni kita kena buat banyak pemerhatian dan analisis. Okay, so jom kita tengok soalan ni bersama-sama. So kalau kamu tengok ni, dia ada satu cube sahaja. Manakala bila awak tengok gambar yang kedua, dia ada satu cube tadi telah ditambah dengan 4 cube yang baru. So satu yang ni masih asal ni, yang ni asal. Okay, this is still there ya, dekat sini. Okay, so dekat cube ni telah ditambah lagi 4 cube. So the same thing goes kat sini. So currently dalam ni ada 5 kan. So dekat sini 5 dia tambah semula dengan 4. So kamu tengok this is the original one. 1, 2, 3, 4, 5. So dekat 5 tu dia tambah lagi 1, 2, 3, 4. Okay, so apa turutan yang seterusnya kelas? Turutan menaik. Berapa bilangan cube yang akan ditambah selepas ni? Dalam ni dia memang turutan menaik, tapi berapakah cube yang akan ditambah? Sebab sekarang ni tengok yang ni 1, yang ni menjadi 5, yang ni menjadi 9. So berapakah bilangan cube seterusnya? 13. 13. Okey, macam mana awak tahu tu adalah 13? Setiap akan tambah 4. Ya, betul. Setiap nombor sebelumnya. So dalam kes ni, ini 1, nombor sebelumnya adalah 1 tambah dengan 4. So sebelum menjadi turutan ketiga, nombor sebelumnya adalah 5. So ni adalah sama dengan 5 kan? So 5 tambah dengan 4. So yang next ni pula akan jadi 9 tambah dengan 4 iaitu 13. So apa yang awak kena buat? Awak kena lukiskan dalam buku matematik awak ada kotak-kotak tu kan. So dekat kotak-kotak tu awak kena lukiskan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu awak tambah lagi 4. Okay, ni yang teacher yang paling senang lah cara awak nak buat. Okay, so awak dah dapat turutan yang nombor 4. So untuk turutan yang nombor 5, sekarang kita ada 13. So berapakah jumlah cube yang awak akan dapat dalam turutan yang seterusnya? 17. Ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, kalau awak nak 11, 12, okey 13. Lepas tu tambah je lah 1, 2, 3, 4. Okey, macam ni cara awak nak buat dia kelas. So nanti siapa yang belum siap latihan ni, tolong siapkan dan hantar sebelum malam ni ya. Sebelum the clock tick 12, you kena hantar ya. Nanti awak tukar balik jadi Cinderella berarti. Okay, so nyatakan pola bagi urutan yang berikut. Okay, so sekarang ni kita tak ada gambar raja, kita hanya ada nombor sahaja. So sama juga dengan kaedah yang awak guna untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua ni pun awak kena buat kajian sikit. Awak kena perhatikan negatif 1 menjadi negatif 4. Negatif 4 menjadi negatif 7 dan negatif 7 menjadi negatif 10. So kamu rasa nombor ni tertib menaik ke menurun? Menurun. Okay, menurun. Very good ya. So hopefully bukan seorang je yang menjawab ya. Ni mesti Alia yang menjawab ya. Okay guys, saya rasa dalam kelas ni kita ada dalam 20 orang murid. Alia seorang saja yang tengah menjawab. Okay, saya nak yang lain pun cuba berinteraksi dengan teacher. Ingat kita punya salah satu peraturan kita, kalau salah tak apa. Jangan risau, saya tak marah awak dan kita tak perlu rasa malu pun kalau salah. Kadang-kadang teacher pun boleh salah. Faham? Okay, so saya nak lebih ramai orang menjawab ya. Kalau macam ni, Alia je lah yang dapat markah. Yang lain semua PBD saya takkan masukkan markah ya. Okay, so PBD pun ada ya. Saya masih membuat pentafsiran berdasarkan kelas. So dalam kelas yang awak datang ni, saya akan evaluate kerja rumah yang awak hantar dan teacher akan evaluate participation awak dalam kelas. Okay, alright, saya teruskan ya. So negatif 1, macam mana negatif 1 boleh jadi negatif 4? Dekat sinilah yang awak kena buat, awak kena fikirkan macam mana negatif 1 boleh jadi negatif 4. Okay, ada suggestion tak? Okay, Alia jangan jawab dulu. Kita bagi kawan lain yang nak cuba. Ada tak siapa-siapa selain daripada Alia yang nak menjawab? Macam mana negatif 1 ni boleh jadi negatif 4? Apa pola dia? Dekat sini awak kena nyatakan pola nombor yang awak nampak ni. Pattern pola bagi
set nombor yang awak nampak ni. Okay. Apa pola dia? Tolak 3. Menurun. Okay, menolak apa tadi? Menolak 3 kepada nombor sebelumnya. Ya, betul, menolak. Sebenarnya ayat awal saja yang kena betulkan sikit ya. Dia sebenarnya menolak nombor sebelumnya. Kalau kami ingat lagi kelas sebelum ni, teacher dah highlight ya, cara awak nak menulis ya. So menolak nombor sebelumnya dengan 3. Ni adalah cara kita nak tulis ya. Okay. Tapi kalau macam yang tadi siapa tadi ya, Humaira kan? Okey, macam yang Humaira cakap tu boleh juga, tapi mungkin kita kena belajar untuk betulkan balik ayat tu sahaja ya. Okey, soalan D. Okey, Humaira ya, teacher take note awak. Okey, seterusnya kelas. Untuk soalan D, naik atau menurun? Itu soalan pertama, naik atau turun? Naik atau turun? Menurun. Okay, menurun. Dia menurun. Okay, very good. Sekarang dah boleh dengar lagi ramai suara ya. Okay, so siapa nak cuba bagi jawapan untuk teacher? Apa pola dia? Saya. Ya, okay. Siapa tu ya? Nur Aisyah. Okay, Nur Aisyah. Very good, Nur Aisyah. Jawapan dia, Nur Aisyah? Membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Okay, very good. Membahagi. Okay, nombor sebelumnya. Dengar ya, dia punya keyword dia dengan 2. So dekat sini apa yang awak tulis kat sini adalah operasi yang awak buat. Yang dekat sini awak tulis nombor atau kuantiti yang terlibat. Okay, soalan yang last yang kita bagi untuk F. Okay, soalan F, tertib menaik atau menurun? Dia macam naik dan turun kan? Sebab sekarang ni 11.2. 11.2 tiba-tiba jadi negatif, dia jadi kecil, lebih kecil. Lepas tu dia menjadi lebih besar. Lepas tu dia menjadi lebih kecil. Apa tindakan yang boleh menyebabkan macam ni? Ada satu benda yang akan buat sesuatu nombor ni bertukar kadang-kala besar, kadang-kala kecil. Ada tak any indication apa yang awak tahu? Contohnya lah saya ambil nombor 2 kan. 2 darab dengan 1 kita dapat 2. Tapi kalau 2 tu kita darab dengan negatif 1, dia akan menjadi negatif 2. So daripada nombor 2 dia menjadi nombor yang lebih kecil, iaitu negatif 2. Sekarang negatif 2 saya darab balik dengan negatif 1. So negatif 2 bila saya darab balik dengan negatif 1, nombor yang negatif tadi itu akan berubah menjadi positif. So dalam kes yang ni, awak dah kena tahu, kenapa tiba ada positif lepas tu negatif. So kalau ada nombor yang menjadi positif dan negatif, dia mesti ada kaitan dengan integer. Maksudnya, kuantiti yang digunakan untuk operasi. Operasi dia kita tak pasti lagi, tapi operasi itu melibatkan nombor integer. Dan yang memberi kesan perubahan positif negatif ni selalunya adalah darab ataupun bahagi sahaja yang buat kerja ni. Okey, yang nombor tambah tolak dia tak buat macam tu. Hanya darab bahagi saja yang buat macam ni. So, siapa yang boleh bagi jawapan untuk teacher? Anyone? Ada jawapan? Ke nak teacher jawabkan? Nak cuba? Okay, siapa tu? Julia. Okay, Julia. What's the answer, Julia? Mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Okay, mendarab nombor sebelumnya. Nombor keyword dia. Mendarab nombor sebelumnya dengan negatif 3. Hebat. Memang tu pun jawapan dia. Sebab awak cuba tengok 11.2. Okey, macam mana awak nak tahu? Awak ambil dulu 33.6, awak bahagi dengan 11.2. So, bila awak bahagi dengan 11.2, awak akan dapat negatif 3. So, bila awak darab negatif 3, dia akan menjadi negatif. Bila awak darab balik negatif 3, dia menjadi positif. Sebab negatif darab negatif memberikan jawapan nombor positif. Lepas tu, nombor positif darab balik dengan nombor negatif, awak akan dapat negatif. Okay, very good. Okay, so let's move on ya.
So sekarang saya pergi soalan nombor 4 ni semua latihan yang teacher bagi minggu lepas. Okay. Alright. Okay, lengkap tak urutan nombor Fibonacci yang berikut? Okay, siapa nak cuba ni? Apakah nombor yang kedua dalam Fibonacci? Nombor yang ya betul, dia mula dengan sifar 1 kan. Lepas 1 dia menjadi 2. Lepas 2 dia jadi apa? 3. Okay, lepas 3? 5. Very good. Lepas 5? 8. Lepas 8? 13. 12. Very good. Thank you kepada semua yang menjawab ya. Okay, sekarang kita tengok soalan yang nombor 5. Soalan nombor 5 ni kelas, saya tahu memang dia berbeza sedikit dengan apa yang teacher jawab. Teacher jawab segitiga Pascal kan. So ini adalah satu soalan yang similar dengan segitiga Pascal, tapi awak kena buat sedikit pemerhatian yang berbeza kat sini. Kamu tengok sini nombor 16. Nombor 16 menjadi nombor 8. So apa yang berlaku di sini? Nombor 16 telah dipecahkan kepada 2. Separuh lah, bahagi 2. Sebab tu kita dapat 8 dengan 8. So sama juga dekat sini. 8 bila dia turun ke sini dia telah dibahagi 2 menjadi 4 dan 4. Sama juga dekat sini ya, 4 dengan 4. So apakah nombor seterusnya dekat sini? 2. 2 sebab 4 bahagi 2, awak akan dapat 2 dengan 2. Tapi awak tengok dekat sini anak panah dia, anak panah nombor 4 ni bertemu dengan nombor 4. Sebab tu nilai dekat sini menjadi 8. So apa yang menentukan operasi yang awak lakukan tu adalah anak panah tu, arah tu. Okay, so kita tengok yang seterusnya kat sini. Sini 4 dia keluar dalam satu anak panah sahaja. So dia kemudian menjadi 2. Okay, so 4 menjadi 2 dan 2. Okay, so apa jawapan dia yang kat sini? So 2 ni menjadi berapa? 2 ni. 2. Ya, dia kekal sebagai 2. 2 di sini bertemu dengan 8 di sini. So dia menjadi apa kat sini? 6. Okay, sebelum dia 8 ni, awak tengok ya, 8 dah pecah menjadi 2. So saya lupa tadi nak tulis kat sini ya. So 8 berpecah menjadi 2, so dia menjadi 4 dengan 4. So 2 tambah dengan 4 kita dapat 6. 4, okay. Lepas tu 4 ni bertemu balik dengan 2. So sini dapat berapa? 6. 6. Okay, dan last. Yang ni berapa? 2. Senang kan latihan yang teacher bagi awal minggu lepas? Okay, so kepada yang belum siap dan hantar, tolong siapkan, tulis dalam buku latihan awak. Lepas tu ambil gambar, upload dalam Google Classroom. Okay? Ada siapa-siapa ada masalah nak tahu cara nak upload, teacher boleh tunjukkan. Tak ada masalah ya? Madam. Ya. Madam ada hantar tugasan ni kat Google Classroom kan? Ya. Kenapa saya tak ada yang form tu punya? Kejap ya. Apa tadi ya? Zahira ya? Alia. Oh Alia, okey Alia. Sekejap ya Alia. Awak dah join kan? Kalau awak dah join sepatutnya dapatlah. Ni kelas awak. Ni yang 2000. Awak kena pastikan kelas yang awak join tu adalah 2021 usaha bestari. Kita tengok nama Alia ada ke tak ya? Alia. Ini Alia Nur Aisyah. Manisha Marisa, you belum join lah dek. Okay macam ni ya, teacher bagi awal link dekat, okay kamu semua tengok kat chat ya. Kalau kepada yang belum dapat lagi, okay awak boleh join sekarang ya. Kejap ya, saya letak kat chat ya. Okay, saya dah letak link tu, kalau siapa yang belum join awak boleh klik link tu untuk join ya. Okay, so awak kena join kelas ni baru awak boleh dapat latihan-latihan awak ya. So ni ada 2 orang dah invited tapi tak join lagi ya. Awak boleh tengoklah nama siapa yang belum join. Yang ni semua dah ada hantar invitation tapi you kena pergi dan klik join ya. Okay. Lepas itu classwork yang teacher bagi ada kat sini matematik. Okay. So ni yang teacher bagi minggu lepas. So okay, ada penambahan daripada 9 semalam, hari ni dah jadi 10. Okay. So yang ni latihan yang teacher bagi. Boleh? So siapa yang dah turn in, ni adalah siapa yang dah turn in adalah Alia, Akila, Engku, Fatini, Humaira, Julia,
Nur Aisyah. Nur Aisyah tak turn in apa-apa proof ya, apa nak turn in proof ya. Okay, Nur Zahira, Nur Ain, Madiha dengan Umi. Okay, kepada yang dah turn in ni, tanya. Okay, so apa yang teacher nak minta awak buat adalah, awal sekarang saya dah bincangkan jawapan soalan-soalan ni kan. So awak boleh ambil pen merah, awak boleh guna pen merah ya, teacher benarkan awak guna pen merah. Awak boleh tanda terus jawapan awak. Okay, kenapa awak tanda terus jawapan awak? Sebab saya dah bincang, so saya rasa tak perlu lagi semakan kedua daripada teacher. Kalau salah, awak kena buat satu garis kat tepi buku awak guna pen warna hijau ke, okay, awak boleh buat pembetulan. Kalau tak ada pen berwarna hijau, awak boleh buat partition macam kalau jawapan awak selalu guna pen berwarna biru, okay, maksudnya awak boleh gunakan pen berwarna hitam untuk buat pembetulan. Okay, kita nak differentiate colour jawapan yang betul dengan salah. Okay, kalau suggestion teacher, pen merah untuk menanda, pen hijau untuk buat pembetulan. Tapi kalau awak tak ada pen hijau, boleh gunalah apa-apa pen yang sesuai. Jangan guna pen merah untuk pembetulan ya. Okay, so itu adalah makluman untuk flow of your work ya. Okay, so thank you kepada yang dah hantar. Okay, jom kita teruskan. Okay, apa yang kita nak belajar hari ini? Okay, hari ini kita nak belajar pasal jujukan. Okay, so jujukan ni ada dalam buku teks awak muka surat 7. So siapa yang ada buku teks, siapa yang dah ambil buku teks, awak boleh lihat muka surat 7 ya. Okay, so dalam jujukan ni kita ada satu rangsangan minda di mana kita akan belajar mengenal pasti pola dalam urutan nombor dan corak. Okay, so ada satu lembaran kerja. So jom kita tengok lembaran kerja dulu ya. Percaya saya stop sharing dulu. Percaya kelas. Teacher nak share untuk awak tengok lembaran ni. Okay, jom. So, you boleh nampak tak lembaran yang ada aktiviti 1, aktiviti 2, aktiviti 3? Nampak. Okay, very good. Okay, so kalau ini adalah lembaran daripada buku teks awak. Okay, kalau awak nak dapatkan lembaran yang sama, awak kena guna QR code yang ada dalam buku teks awak untuk download ya. Okay, so jom kita tengok corak yang pertama. Okay, so corak yang pertama ni, dia ada 1, lepas tu 1 menjadi 3, 3 menjadi 5. So apakah corak yang seterusnya? Apakah nombor bilangan cube untuk corak yang seterusnya? 7. 7. Okay. 7 dan seterusnya? 9. 9. So kalau kamu tengok yang ni adalah dari segi pola dia yang berasaskan nombor. Okay, kalau kita lukis dalam bentuk pattern dalam bentuk corak, kita akan ada 1 biru, 1 pink. Biru, pink. Saya guna purple saya tak guna pink Okay. Alright. Okay, 1, 2, 3, 4. Lepas tu biru balik. And last. Okay, ini adalah dari segi corak. So apa yang membezakan antara corak dengan bilangan? Kalau kamu tengok, dalam bilangan kita hanya fikirkan kepada bagaimana nombor tu berubah, okay, ada tak tambah, tolak dan bagi. Tapi bila awak tengah buat corak, awak kena juga pastikan dia punya pattern dia tu. Macam contohnya corak di atas kertas hadiah. Okay, dia mungkin ada penggunaan warna, dia mungkin ada penggunaan bentuk yang berbeza. Okay, so bila kita buat jujukan ni akan melihat urutan nombor dengan pola yang terlibat. Okay, so jom kita cuba satu lagi contoh. Okay, yang ni adalah 18, lepas tu dia menjadi 15, lepas tu menjadi 12. So apakah urutan seterusnya? 9. Okay, selepas itu? 6. 6. So apa yang berlaku, proses yang berlaku di sini adalah
18 tolak 3. 15 tolak 3. 12 tolak 3 dan yang last adalah 9 tolak 3. So ni yang berlaku dekat kepala awak. Bila awak tengah bagi teacher jawapan, this is actually happening in your mind. Okay, you dah already been able to figure out. You dah boleh, apa orang kata, oi kenapa nombor ni berubah? Apa yang menyebabkan nombor ni berubah? So dalam matematik ni sangat penting buat analitik awak lah, kemahiran awak untuk menganalisis sesuatu. Okay, so kita dah habis yang itu. Pergi balik ke Jamboard. Okay. Kita share balik. Jom tengok my next slide ya. Okay, so jujukan ialah satu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Okay, so kamu kena tengok ini adalah definasi dia. So jujukan ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. So jom kita tengok beberapa contoh. Okay, so dalam contoh yang pertama, okay, kita nak tentukan dulu jika ada jujukan tu maksudnya set of number lah atau urutan nombor. Okay, so dalam semua urutan nombor, tidak semestinya semua urutan nombor tu ada pola. Okay, so kita sekarang akan tengok urutan nombor yang diberi itu, lepas tu kita akan tentukan ada tak urutan nombor itu suatu jujukan. Okay, guys kamu faham ya? Saya ulang balik ya, kamu tengok ni ya. Kalau dia adalah jujukan, dia kena ada pola. Kalau dia tak ada pola, dia bukan jujukan ya. Okay, so jom kita tengok kat sini. Tentukan sama ada urutan berikut suatu jujukan atau bukan. Okay, so negatif 10, lepas tu negatif 10 menjadi negatif 6. Itu menjadi negatif 2, menjadi 2 dan menjadi 6. Tertib dia adalah menaik. So berlaku satu proses penambahan. Betul? Okay, so negatif 10, macam mana negatif 10 ni boleh jadi negatif 6? Okay? Jawapan kelas, macam mana negatif 10 ni boleh jadi negatif 6? Tambah 4. On my battery. On my battery. Tambah 4. 4. Okay, very good. Tambah 4 Okay. Lepas tu negatif 6 menjadi negatif 2 pun tambah 4. 2 berubah menjadi 2 pun tambah 4 dan 2 berubah menjadi 6 pun kita tambah 4. So kalau kamu tengok urutan nombor yang diberi ni, dia mempunyai pola yang sama iaitu menambah dengan nombor sebelum menambah nombor sebelumnya dengan 4. Okay, dia mempunyai pola tu artinya dia mempunyai satu kaedah mendapatkan jawapan yang sama, iaitu penambahan 4. Okay, so maksudnya ini urutan yang awak dapat ni adalah merupakan satu jujukan. So yang ni adalah jujukan. Okay, kita tengok contoh yang B. Dalam contoh yang B, awak ada 4, 4 menjadi 5. 5 menjadi negatif 10. Negatif 7. Negatif 7 menjadi 10 dan 10 menjadi negatif 14. Okay, so dalam kes ni macam mana 4 boleh jadi 5? 4 boleh jadi 5 hanya kalau kita tambah 1 sahaja. Okay, macam mana 5 menjadi negatif 7? Okay, kalau 5 menjadi negatif 7, proses yang berlaku dekat sini bukan tambah 1. Sebab kalau tambah 1, awak takkan dapat 7 kan? Okay, so dalam kes yang ni, bila awak tambah 1, sekejap ya. Okay. Okay, bila awak tambah 1, sepatutnya awak dapat 6, tapi awak tak dapat 6, awak dapat negatif 7. So kena fikirkan macam mana 5 ni boleh jadi negatif 7. Okay, so dalam kes ni 5 tolak dengan 12, awak akan dapat negatif 7. Okay, so sama juga dekat proses kat sini. Negatif 7 sekarang menjadi 10. Dia tak guna tambah 1, dia tak guna tambah dengan negatif 12 atau tolak dengan 12. Okay, so negatif 7 menjadi 10 apabila kita tambah dengan 17. Okay, so kalau kamu tengok sini kan kelas, dia macam tak ada pola yang berkaitan. Ada tambah 1, lepas tu tolak 12, ada tambah 17. Okay, so dalam kes yang ini, kita boleh buktikan bahawa yang urutan nombor yang diberi ni, dia tiada pola. So, bila dia tiada pola yang tertentu,
maka dia bukan jujuran. Okey, faham tak apa yang berlaku kat sini? Ada soalan untuk contoh 6 ni? Faham. Faham very simple kan? So awalnya kena tahu, kalau ada pola dia adalah jujuran, tak ada pola dia bukan jujuran. Itu adalah you punya latihan yang awak akan buat selepas ni ya. Okey, seterusnya kita tengok contoh 6, contoh 7. So dalam contoh 7 ni dia akan bagi kita set nombor. So saya takkan buat ke semua. Okey, kita akan cuba 2 contoh sahaja ya. So kita tengok yang pertama, 7 menjadi 13. 13 menjadi suatu nombor, suatu nombor menjadi 25. Okey, so apakah nombor yang ketiga dekat sini? Apakah nombor selepas 13? Macam mana? 19. 19. Macam mana awak dapat 19? Siapa jawab tu ya? Tambah 6. Tambah 6. Okay, very good. So dekat sini 7 tambah 6 awak dapat 13. Okay, 13 tambah 6 awak dapat 19. 19 tambah 6 awak dapat 25. Dah betul dah, memang betul. 19 tambah 6 25. 25 tambah 6 dapat berapa? 31. 31 tambah 6 dapat berapa? 37. Yap, okay, senang kan? Okay, so jom senang je. Okay, awaknya kena okay macam ni. Teacher ajar awak cara nak guna kalkulator. Nak tahu cara nak guna kalkulator tak? Sekejap ya, teacher kena bawa kalkulator naik atas dulu. Sekejap, let me find my calculator dulu. Teacher, okay dah. Ini guna ni. Ada mana usus. Sekejap, I documenting. Alright, so kita akan bawa my calculator naik atas sini ya. Okay, alright, so ni calculator teacher. Okay, jom kita buat ni. Okay, so macam mana nak kawan awak bagi jawapan yang tambah 6 ni kepada pelajar yang mungkin kurang faham ya. So awak ambil nombor yang kedua, awak tolak dengan nombor yang pertama. So bila awak ambil nombor yang kedua, awak tolak dengan nombor pertama, awak akan tahu beza nombor yang pertama dengan kedua adalah 6. So ni kita dah dapat clue, nak tahu okay apa nombor yang menjadi pola dia, pola yang menentukan pola dia. So yang menentukan pola dia ni adalah 6. So sebab dia adalah tertib menaik, sebab tu kita letak tambah 6. Kalau dia tertib menurun, kita akan tolak dengan 6. Okay, so kita tengok soalan B pula. Okay, soalan B ni 88 jadi suatu nombor. Okay, so awak tak ada nombor kedua. So macam mana nak buat? Okay, awak pergi ke nombor ketiga dengan keempat. Sebab nombor ketiga dengan nombor keempat ni dia ada nilai. Okay, so saya ambil 64. Okay, saya tolak dengan 52. Okay, so bila saya tolak dengan 52, saya dapati kat sini beza yang berlaku dekat sini adalah 12. Dan ni adalah tertib menurun. So bila tertib menurun, saya tak boleh tambah kan, saya kena tolak. Okay, so saya cuba sekarang 88 tolak dengan 12 dapat berapa? Okay, guna kalkulator balik. Ni untuk yang nak guna kalkulator. 88 tolak 12. Okay, dapat berapa? 76. Okay, so sini jawapan dia 76. Kita sema, kita tak pasti lagi betul tak jawapan kita tadi. 76 tolak 12. Awak sepatutnya dapat 64. So jom tengok dapat 64 tak? Ya, so bila dapat 64 artinya awak dah betul lah. Apa yang betul? Pola awak tu betul. Okay, so sekarang 52 pun tolak 12. Nombor yang seterusnya pun tolak 12. So jom kita dapatkan nombor-nombor yang seterusnya menggunakan kalkulator. 52 tolak 12 dapat 40. 40 tolak 12 dapat 28. So jawapan sini adalah 40, jawapan sini adalah 28. Okay, crystal clear? Faham? Faham. Okay. Okay, kalau faham jom kita pergi tengok soalan C pula ya. Alright, soalan C ni tak apalah saya buat je dalam tawak. Yang ni tadi tambah tolak. So kita tengok apa yang berlaku dekat soalan C.
Okay, soalan C pun awak cuba cari nombor yang ada dua nombor sebelah-sebelah. Okay, so bila kita tengok nombor ni, okay, awak tengok dia adalah tertib menaik. Okay, menaik ke menurun sorry? Menurunkan, tertib dia menurunkan. Sifar 0.27 dia menjadi sifar 0.81. Tapi yang ni, okay, sekejap ya, teacher tunjukkan awak cara ni. Katakan awak kata, ni mungkin kita kena tambah. Okay, kalau tambah, nombor dia jauh berbeza. Apa yang berbeza dia dekat sini adalah, awak nampak tak? 0.0081 dengan 0.027 ya. Okay, so kita boleh nampak, 0.027 tolak dengan sifar 0.0081. Okay, so you dapat macam sifar 0.0189. Okay, so kalau kita tengok hubungan dia ni kan, mungkin dia bukan tambah, mungkin dia bukan tolak. So kita akan tengok operasi yang lain pula. Okay, jom kita tengok operasi sifar 0.0081 kita bahagi dengan sifar 0.027. Kita buat proses yang ni. Kita dapat sifar 0.3. Okay, so ini mungkin clue dia. Mungkin sifar 0.027 ni didarab dengan sifar 0.3, dia akan dapat sifar 0.081. So jom kita tengok betul tak tanggapan kita tadi tu. Okay, so kalau sifar 0.3 darab dengan sifar 0.3, awak akan sifar 0.3 awal dapat, okay, yang ni dia ni ya, sifar 9. So ni jawapan yang awak dapat. Okay, so yang ni adalah proses dia guys. So dekat sini kita dah tahu dia punya operasi dia adalah darab dengan sifar 0.3. Okay, so sama je, semuanya akan darab dengan sifar 0.3. So sekarang kita nak dapatkan apa nilai kat sini. So nilai kat sini adalah sama dengan 1, betul tak? So 1 darab dengan, so ni jawapan dia adalah 1 darab dengan sifar 0.3, kita dapat sifar 0.3. Sifar 0.3 darab dengan sifar 0.3, kita dapat sifar 0.009. Sifar 0.009 darab dengan sifar 0.3 ni, kita dapat ni. Okay, so and the last one adalah, so buatlah operasi darab dia. Okay, so sifar 0.081 darab dengan sifar 0.3. So sifar 0.081 darab dengan sifar 0.3. Okay, so that means this is 0.00243. Boleh kelas? So ni adalah cara nak buat. So tadi kita dah buat tambah, tolak, darab. So of course yang ni should be something related to bahagi lah. Okay, ni assumption just sebab kita pergi contoh ikut ni kan. Okay, so saya rasa yang tu dah berjaya kelas. Alright, so yang next tu menolak jujukan. So kita ada lagi satu latihan ya. So almost 12:30. Alright, so kita pergi ke nombor yang seterusnya. 1/3 dengan 4/6. So 1/3 dengan 4/6 ni pun sekarang you kena fikirkan macam mana 1/3 ni menjadi 4/6. Okay, sebab dia dalam bentuk pecahan. So jangan ingat ya, sebab ramai pelajar kalau tengok bentuk pecahan ni dia mesti pening lah macam mana teacher nak buat nombor pecahan. Okay, so jom kita cuba ya secara manual tanpa menggunakan kalkulator ya. So 4/6 kita tolak dengan 1/3. Okay, sebab saya tengok dia punya pergerakan dia tu macam kalau 4/6, 4/6 ni sebenarnya sama dengan 2/3 ya. Kalau kita kecilkan 1/3, yang ni menjadi 2/3. So saya tak nampak dia tak mungkin darab dengan bahagi lah. Okay, dia mungkin tambah. Okay, so jom kita tengok. Okay, bila kita tolak macam ni, kita dah tahu dah jawapan dia kan. Kita memang dapat 1/3.
Okay, so proses yang berlaku dekat sini adalah 1 tambah 1/3. Sebab teacher dah beritahu tanpa buat benda ni pun saya dah nampak 4/6 ni adalah sama dengan 2/3. So nombor-nombor yang seterusnya ni, sebab kalau dia bergerak ke arah towards the right, dia adalah tambah 1/3. So kalau dia bergerak ke belakang, dia akan menjadi tolak 1/3. So 1/3, okay, awak kena tolak dengan 1/3. So bila awak tolak 1/3 dengan 1/3, so awak akan dapat sifar. So dekat sini awak akan dapat sifar. Sini awak akan dapat negatif 1/3. Yang ni 2/3 tambah dengan 1/3, awak akan dapat 3/3, iaitu sama dengan 1. Okay, so pola yang berlaku dekat sini adalah menambah, okay, menambah nombor sebelumnya dengan. So kalau pecahan pun jangan risau ya kelas, awak boleh saja buat. This is not as hard as it seems to be. Okay, alright, so jom kita pergi ke contoh yang ke-8. So dalam contoh yang ke-8 ni kelas, okay, awak diminta untuk lengkapkan rujukan berdasarkan pola yang diberi. So pola dah diberi. So senang je menolak 4 dari nombor sebelumnya. Okay, so jom kita buat soalan ni bersama-sama. Okay, apa jawapan dia? 92, seterusnya 88. Seterusnya 84. 84. Okey, saya nak orang semua jawab ya. 84. Selepas 84 80. 80. 84, 80 and last one 76. senang kan yang ni senang kan? Perlu tak teacher explain setiap satu soalan ni? Tak. Tak perlu kan? This is very easy ya, sebab awak dah ada dia punya clue, dia adalah mendarat nombor sebelumnya dengan 3. Ni mengurangkan 8 daripada nombor sebelumnya. So mengurangkan tu menunjukkan dia adalah tolak 8. Betul tak? Okay, so 21.3 tolak dengan 8. So 21.3 tolak 8 berapa kelas? Kita cuba satu ni. 13.3. Ya, macam tu saja. Boleh?